Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita, iaitu topik utama, iaitu melaminat kayu bagi subtopik ke-6, iaitu membuat kerja mengapit dan merekat. Kerja merekat. Apa itu kerja merekat? Bahan perekat atau glue ataupun gam lah yang kita tahu adalah sebatian dalam bentuk cecair ataupun separuh cecair yang dapat melekat atau mengikat komponen. Maksudnya kita tahulah gam ni kita digunakan untuk melekat dan mengikat komponen antara dua komponen. Dalam penggunaan perabot ini, glue digunakan untuk merekat tanggam, banner, papan lapis dan sebagainya, dan memainkan peranan penting dalam menentukan ketahanan bahan yang direkat. Dekat sini pentinglah sebab glue ni dapat digunakan untuk melekat tanggam untuk kerja perabot kita lah. Jenis-jenis glue yang terdapat. Kat sini kamu boleh lihat dekat video ni, antara glue terdapat iaitu glue protein dan glue sintetik. Glue sintetik tu reaktif dan sintetik. Ada dua, reaktif, sintetik reaktif dan sintetik bukan reaktif. Bagi jenis-jenis glue protein ni, yang pertama yang A tu, dia ada beberapa lagi jenis glue di bawahnya seperti glue binatang, glue kesin, glue sayuran dan glue darah albumin. Kemudian bagi glue sintetik pula, dia ada 4 juga jenis glue di bawahnya, iaitu glue PBA, glue sentuh, glue urea dan epoxy. Dia kategorikan lah. Contoh glue sintetik bukan reaktif ni macam PBA dengan sentuh. Kemudian bagi glue sintetik reaktif ni bagi glue urea dan epoxy. Kegunaan kaedah aplikasi bahan dan perekat atau glue. Glue PBA atau dikenali sebagai polyvinyl acetate. Perekat polyvinyl acetate ni dia dihasilkan daripada tindakan asetilin ke atas asid asetik dan kemudiannya dibau dengan air. Kemudian dia dibancuhkan dan digunakan terus dengan tidak payah membuat apa-apa penyediaan. Glue ini adalah dalam keadaan cair yang berwarna putih ataupun putih susu. Kemudian dia punya glue ni, dia punya kuasa dia punya kekuatan dia ni tidak mudah merebak dan tidak digalakkan kerana ia tidak boleh mengikat beban-beban yang hendak disimpan lama. Maksudnya glue ni dia tak sesuai untuk beban-beban yang dikenakan ke atasnya lama. Kemudian masa pemasangannya, glue ni kalau kita nak pasangnya antara 1 hingga 2 jam. Kemudian dia punya kering tu untuk capai kekuatan maksimumnya adalah pada jam ke-12. Maksudnya kalau kita letak jam pada pukul 12 tengah hari, maksudnya pukul 12 malam, dia punya kekuatan maksimumnya kat situlah. Kemudian ia mengeras dan dengan lebih cepat dalam keadaan suhu bilik. Kemudian glue PBA ini adalah bersih untuk digunakan, tidak perlu mencelup, menutup liang dengan sendiri tapi tidak begitu tahan air. Kemudian ia juga tidak melumur kecuali dengan bahan-bahan logam, tidak membakar, tidak bisa dan tidak berkulat. Itu adalah ciri-ciri lah bagi glue PBA ni, ataupun dikenali sebagai polyvinyl acetate. Kemudian glue PBA ni terdiri daripada 2 jenis juga, iaitu glue putih white glue dan glue kuning yellow glue. Untuk white glue ni dia bukan toksik, tidak berbau, tidak boleh terbakar dan boleh mengering dalam beberapa jam. Tujuan dia sesuai untuk kertas, kayu, kain, pakaian dan pottery. Kemudian untuk glue kuning ni ataupun yellow glue ni, sifat dia glue yang berkualiti tinggi, yang kuat apabila mengeras dan tahan kelembapan. Maksudnya dia lebih kuat lah daripada glue putih ni. Kegunaan glue PBA. Pembinaan seperti merekat tanggam, papan lapis, kerja-kerja pemasangan, mengikat buku, kerja-kerja kecil di mana penyediaan glue tidak dikehendaki. Kemudian peringatan, jangan gunakan glue ini jika bahagian yang direkat itu mengalami kelembapan berlebihan seperti besi ataupun mengalami suhu yang panas seperti kabinet, radio dan sebagainya. Maksudnya tak sesuai dekat tempat yang kita nak lekat tu lembab ataupun basah, sebab dia tak melekat lah, sebab permukaan tu licin.
Seterusnya kita akan pergi ke glue sentuh. Glue sentuh ini merupakan jenis cecair getah tiruan yang senang terbakar. Berbeza dengan PVA, dia ada yang tidak mudah terbakar. Apabila menggunakan glue ini, kedua-dua permukaan bahan yang hendak direkatkan itu disapu dengan glue secara menyeluruh. Kemudian biarkan kering selama 10 hingga 20 minit. Maksudnya dia punya kering tu lagi cepat daripada glue PVA, sehingga tidak lekat pada tangan. Oleh itu masa yang betul untuk menggelu adalah tahap bagi menentukan kekuatan ikatan. Tekanan hanya perlu dikeluarkan buat beberapa ketika saja. Menggunakan tukur besi ataupun pengapit untuk menggolak adalah memadai. Kemudian kekuatan maksimumnya biasanya dianggap lebih rendah daripada glue ketukangan yang lain. Tidak akan mencapai buat beberapa ketika. Glue ini baik tahan air, tetapi tidak mudah terbakar, tidak mudah tersebar, dan tanggamnya pun tidak tahan lama. Glue sentuh ini digunakan apabila dekatan yang kuat diperlukan, seperti merekat bahan laminat, contohnya merekat formica, veneer, kain, kulit, kaca dan lain-lain. Lapisan papan lapis dan juga kayu ke kayu. Ia juga sering digunakan dalam pembinaan tanggam. 2.0 Bahan-bahan kemasan sisi. Yang pertama, terdiri daripada veneer, PVC dan aluminium. Veneer adalah bahan terdiri daripada irisan nipis kayu dan jejalu PVC atau dipanggil PVC lining. Adalah bahan laminat plastik yang mudah dipotong kepada bentuk yang dikehendaki. Aluminium atau keluli tahan karat terdiri daripada pelbagai bentuk seperti L, rata, bentuk T, bentuk H. Ianya digunakan dalam warna asal dan dilapis dengan bahan kemasan. Yang kedua, jejalu PVC ataupun PVC lining. Adalah tutupan jalur yang disediakan dalam bentuk gulung dengan saiz lebar yang tebal berbeza bagi dipadankan dengan satu projek. Saiz yang disediakan adalah seperti 1.6 cm, 1.9 cm, 2.2, 5.1 dan panjangnya adalah terdiri daripada 2.4 meter, 7.6, 15 dan 76 meter. Macam kamu tengok dekat bawah ni, gambar yang pertama ni, sebelah kiri ni adalah jejalu PVC lah. Dia kelihatan seperti gulung. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita mengerjakan veneer, adalah lebih baik untuk memotong dalam saiz yang lebih besar daripada sisi yang hendak ditutup. Dengan cara ini memudahkan veneer dikemas sisi berpadanan dengan lebar sisi kayu. Maksudnya veneer ni kalau kita nak buat dekat perabot tu, seeloknya kita buat lebih sikit. Nanti mudah untuk kita nak adjust, kita nak buat, kita nak kemaskan balik. Sebab kalau kurang nanti dia nampak ni kalau kita nak adjust pun nampak tak elok lah. 3.0 iaitu merekat veneer dan jejalu PVC kepada sisian kayu. Cara lazim digunakan bagi melekat perekat sisi jalur kepada benda kerja ada 3, iaitu kaedah seal sticking, kaedah merekat dengan glue sentuh, dan kaedah mechanical menggunakan mesin edge bending. Kaedah glue sentuh. Yang pertama, sebelum menampal veneer, permukaan sisian kayu hendaklah dibersihkan dan dilincinkan. Jika terdapat habu atau sisa pelelasan, jaluran perekat sisi ini tidak akan terlekat dengan baiknya. Sapu satu lapisan perekat sentuh pada muka sisi kayu dan pada belakang veneer atau jalur PVC. Kemudian biarkan glue mengering. Pastikan tiada lekatan apabila disentuhkan bagi memastikan ia sedia untuk dilekat. Kemudian keempat, mulakan lekatan dengan membawa veneer ataupun jalur PVC kepada sisi benda kerja. Pastikan kedudukan dijajarkan pada sisi benda kerja dengan betul. Lekatkan hujung jalur veneer dan PVC pada sisi benda kerja. Tekan dan gelek jalur veneer bagi memastikan lekatan teguh dan pada posisi. Kemudian yang terakhir, F, memastikan veneer dilekatkan kemas. Beberapa perkasan digunakan seperti menggelek ataupun roller dan penyikis ataupun scraper seperti gambar rajah pada video seterusnya. Ini antara peralatan yang digunakan untuk kerja tadi tu, iaitu seperti menggunakan penggelek atau roller. Macam kamu tengok ni, yang kat atas tu belah kiri tu
macam apa cat punya tu roller tu, tapi dia bukan permukaan dia tu bukan macam apa bulu cat apa-apa, tapi dia memang roller. Kemudian pengikis paper macam dia nak kikis tu. Kemudian ada lagi peralatan dan seperti kamu lihat ni di bawah ni. Okey, yang kaedah terakhir tu, kaedah 3 tu, iaitu kaedah mekanikal menggunakan mesin jalur sisian ataupun edge bending machine. Okey, dalam perusahaan pengeluaran secara banyak, maksud kita nak buat dalam kuantiti yang banyak, kaedah melekat di jalur sisian dilakukan menggunakan mesin edge bender inilah. Mesin ini sesuai untuk menggelu di jalur pelamin, PVC, veneer, formica dan panel lurus, bulat ataupun bentuk bebas seperti polyester impregnate paper dan high pressure laminate. Okay, biasanya kita tahulah kalau kita nak buat dalam kuantiti yang banyak, kita akan menggunakan mesin lah, sebab dia kerja dia tu lagi menjimatkan masa kita, sebab kita tak perlukan guna tenaga yang banyak untuk kita nak buat dalam kuantiti yang banyak. Langkah-langkah memveneer menggunakan mesin jalur sisian ataupun edge bending yang tadi tu. Okay, yang pertama, sediakan dan tuangkan gelu dalam takungan mesin jalur sisian. Okay, jalur sisian lurus biasanya dilakukan menggunakan perekat hot mic, walaupun perekat PVAC juga biasa digunakan. Okay, maksudnya kat sini kita akan sediakan dan tuangkanlah gelu dekat tempat bekas dalam mesin tu. Kemudian yang kedua, letakkan gulung jalur veneer atau PVC pada unsur suapan ataupun fat. Kata maksud dia dekat ni, dia jalur tu, gulung tu kita akan letakkan dalam mesin tu juga. Kemudian kita laraskan pembawa beroda ataupun conveyor dan pemotong kemas sisi kepada lebar dan tebal panel yang akan dipasang di jalur. Seterusnya, mulakan pemisinan, switchkan mesin. Okey, kemudian tunggu beberapa minit bergantung kepada model mesin. Kebanyakan mesin memerlukan masa untuk pemanasan, warming up. Okey, so lihat pada lampu petunjuk untuk menentukan mesin sedia digunakan. Macam dekat sini, biasalah kalau kita nak guna beberapa peralatan tu, kita akan buka dan biarkan dulu dia beroperasi bagi dipanaskan enjin dulu. Kemudian suapkan kayu ke bahagian mesin yang mengaplikasikan gelu pada sisi panel. Maksud dekat sini kita akan masukkan kayu lah tempat bahagian yang diperlukan untuk kerja tersebut. Kemudian jalur veneer ataupun PVC ditarik dari perunsur suapan kepada sisian panel. Kemudian gelu dikeringkan pada plat pemanas dan dikemaskan sisi rata dengan sisi panel. Maksudnya nanti mesin tu akan buatlah kerja-kerja dia. Merekat dia jalur aluminium. Okay. Lidah dan lurah ataupun dikenali sebagai drive-in. Okay. Kumai tidak memerlukan bahan perekat untuk memerekat atau memasangnya. Sebaliknya, lidah pada kumai dimasukkan ke dalam lidah pada sisi benda kerja. Kemudian pada bahagian melengkung di penjuru, ia boleh dibengkok pada minima 10 mm ataupun 10 cm jari. Macam kamu tengok dekat bawah ni, ni yang kayu yang telah dikumai lah. Kemudian dia ada lidah dan lurah ni, maksudnya macam yang kita belajar sebelum ni, iaitu tangkam lidah dan lurah. Dia ada satu tempat yang macam lurah, kemudian ada satu lidah dia terkeluar sikit untuk penyambungan dia. Macam kamu tengok dekat gambar yang sebelah kiri, sebelah kanan ni, nampak tak? Dia ada lurah, kemudian dia ada lidah, maksud tempat nak masuk tu. 5.0 iaitu melekat produk laminate. 5.1 jenis glue yang digunakan dalam laminasi hot press. Okay. Perekat resin utama yang digunakan untuk laminasi hot pressing ialah perekat urea, iaitu formaldehyde, disebabkan kebolehannya menjadikan panel dikukuh, proses parameter yang cepat dan kos yang rendah. Selain itu, perekat PVA juga boleh digunakan. 5.2 laminasi pertekanan panas, hot press laminating. Okay, laminasi hot press menawarkan tekanan pelbagai pada bentuk panel yang berbeza tanpa melakukan pertukaran perkakasan secara kerap. Kaedah ini menggunakan tekanan pada keseluruhan kepingan bahan laminate dan benda kerja. Benda kerja terdiri sama ada binaan dari semua lapisan veneer solid atau binaan veneer dari teras komposit. Suhu yang tinggi menyebabkan glue terawet dengan baik dan mencapai kekuatan lekatan maksimum. Tekanan yang berlaku boleh mencapai 200 PSI dan suhu maksimum sehingga 315 darjah
Fahrenheit. Kaedah ini menghasilkan lompatan yang tinggi berbanding apitan biasa. Prosedur operasi mesin sebelum melakukan hot press. Ada beberapa langkah prosedur. Yang pertamanya, sebelum membuat suapan pada mesin, benda kerja perlu disapu glue. Sapuan glue perlulah dilakukan pada kedua permukaan. Biasanya penyebar glue mekanikal digunakan bagi menghasilkan sebaran seragam ke seluruh permukaan. Apabila mengglue, 200 gram bahan perekat bagi per meter persegi permukaan benda kerja adalah mencukupi. Maksudnya kat sini 1 meter persegi ni, maksudnya kat ni 1 meter dalam 1 meter luasan sudah cukup untuk gam tu seberat 200 gram. Kemudian penggluan mestilah sekata. Perbezaan tebal glue tidak melebihi iaitu lebih kurang dalam 0.125 mm, iaitu nilai yang sikit . Kemudian semasa operasi mesin, tekanan akan dikenakan pada proses laminasi. Tekanan bergantung pada spesies atau bahan yang diglue. Sentuhan secara langsung pada permukaan diglue mestilah diperolehi bagi mencapai kekuatan maksimum. Tekanan ataupun apitan yang dicadang adalah seperti tabel di bawah, iaitu contoh benda kerja laminat bertekanan tinggi. So tekanan apitan dia antara 150 hingga 400 km per meter persegi ataupun 30 hingga 880 psi. Kalau trust solid ni iaitu pekerja solid lah, 500 hingga 725 kg per meter persegi. Kemudian kalau binaan veneer antara 500 hingga 1200 kg per meter persegi. Kerja mengapit. Tadi kita menerangkan kerja merekat, sekarang kita pergi ke kerja yang kedua, iaitu kerja mengapit. Jenis-jenis alat mengapit terdiri seperti apit G, apit F dan apit twist. Macam yang sebelum kita PKP itu, macam dekat bengkel cikgu ada tunjuk ada dua apit dekat situ, ada dua yang bentuk macam G, kemudian bentuk macam F. Dekat meja yang kita belajar kat bengkel pun ada apit tu. Mengapit benda kerja kepada meja tukang semasa menunggu gaji. Memahat, mengapit bahagian kecil benda kerja yang hendak diglue. Terdiri daripada logam dengan batang berbenang yang boleh dilaras apabila mengapit. Apit F lebih cepat semasa pelarasan apitan kerana ia boleh digerak secara berlusur hingga kepada benda kerja yang hendak diapit. Maksudnya apit F ni, macam kita tahu tu, kita tak payah nak ulah dia banyak sangat sebab dia boleh mengusur, yang maksudnya kita boleh laras dengan cepat. Kemudian apit panjang, mengapit dan merapat benda kerja semasa mengglue tanggam memasang bahagian-bahagian perabot atau barang binaan kerja kayu. Ia bentuk panjang pelbagai saiz seperti 900 mm ataupun 90 cm, 1200 mm dan 1500 mm. Maksudnya kat sini apit panjang ni dia apit juga tapi dia macam panjang. Dia biasa kalau contoh apit panjang ni, dia nak buat macam kita nak buat kaki meja, kaki kerusi pun kita guna apit tu sebab dia nak ukur kepersegian kaki tu. Kemudian penetap tanggam, mengapit benda kerja dengan kuat di atas meja. Ia dipasang di atas meja, batang atau shaft dimasukkan ke dalam lubang dan disediakan pada sudut meja tukang. Macam cikgu dekat tadi, yang meja dekat bengkel tu, yang kita selalu tengok tu, itulah penetap tanggam tu. Kemudian apit gaji, iaitu soft filling clamp. Kegunaannya mengapit bilah gergaji semasa mengasah matanya. Apit ini dipasang pada sisi meja dengan thumb screw. Ia boleh bergerak ke hadapan dan ke belakang pada sebarang sudut. Apit gergaji ni untuk kegunaannya kita nak asah mata gaji. Pengapit sudut, iaitu merapatkan tanggam bersudut tepat semasa memekat dan mengapit. Ia terdiri daripada logam mempunyai dua pengapit seperti yang kamu lihat ni, macam cikgu explain tadi lah, iaitu apit G yang macam kamu tengok dekat bengkel. Dan apit panjang yang cikgu cakap tadi, macam kita nak guna untuk apit benda yang perabot yang panjang, bukan nipis tapi yang panjang, macam kamu tengok dekat bawah ni. Dia gunakan untuk mengapit perabot yang besar. Kemudian apit
dia ada apik F dekat sebelah kanan ni dalam video ni. Kemudian apik sudut, macam apik sudut ni digunakan tadi macam untuk kemudian ada apik apa lagi. Okey, tu macam gambar yang belah kanan bawah sekali tu. Dia tunjuklah teknik mengapik menggunakan apik F dan apik G. Okey, apik F dengan apik G ni kegunaan dia hampir sama, mengapik pada posisi yang hampir sama, cuma bentuk yang berbeza. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.